Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ke-364. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakhutubu qa'iman faja'at 'irun min asy-Syam fanfatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakhutubu qa'iman, adalah Nabi berkhutbah itu dalam keadaan berdiri. Faja'at 'irun min asy-Syam, maka datang lepas daripada itu 'irun, semasa Nabi sedang berkhutbah. Ja'at 'irun min asy-Syam, datang sekumpulan dari Syam. 'Ir adalah al-ibil bi ahmaliha. 'Ir sekumpulan orang naik unta dengan bawa barang dagangan. Maksudnya orang nak berniaga lah. 'Irun daripada Syam. Fanfatalan nasu ilaiha, kemudian jamaah yang ada, insarafa an-nas, mereka pun beredar daripada masjid sedang Nabi khutbah. Insarafa an-nasu an sima'il khutbah, mereka keluar daripada masjid dan tidak mendengar khutbah. Wa kharaju minal masjidi ila liqa'il 'ir, dan keluar ke masjid, dari masjid untuk bertemu dengan kumpulan hak yang berdagang ni tadi. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sehingga tidak tinggal dalam masjid itu melainkan 12 orang. Melainkan tidak tinggal lagi di dalam masjid itu melainkan tinggal 12 orang. Yang lain semua keluar belaka, pergi ke gerombolan hak yang berniaga ni. Hadis Muslim. Apa yang kita ambil daripada hadis ini, daripada faedahnya? Pertama, wujubu khutbatai al-jumu'ah liqaulihi ta'ala fas'au ila dzikrillah. Yang pertama adalah kewajipan dua khutbah Jumaat. Kewajipan dua khutbah al-Jumaat berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikir Allah. Maksudnya khutbah. Qala aksarul mufassirin innaha al-khutbah. Kata para ulama tafsir, apa maksud fas'au ila dzikrillah surah Al-Jumu'ah ni? Bila kamu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, maksudnya innaha al-khutbah, khutbah Jumaat. Wa haka an-Nawawi al-ijma'u ala wujubiha, dan Al-Imam Nawawi menakalkan ijma' atas kewajipan dua khutbah Jumaat. Berikutnya, istihbabu kauni al-khatibi hal al-khutbah qa'iman. Yang kedua dari hadis ini menceritakan kepada kita istihbabnya seorang khatib itu menyampaikan khutbahnya dalam keadaan berdiri, qa'iman. Kerana hadis kata kana yakhtubu qa'iman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah secara berdiri. Qala ta'ala wa tarakuka qa'ima, wa tarakuka qa'ima, iaitu surah Al-Jumu'ah ayat 11.
Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila ra'au tijaratan, apabila mereka melihat tijarah, ada orang datang berniaga ni tadi, tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha, maka mereka pergi kepada hak berniaga ni, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggal Nabi sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri. واستفاض ذلك من غير وجه وحكى ابن عبد البر إجماع علماء المسلمين على أن الخطبة لا تكون إلا قائما ممن أطاقه ولا يجب ذلك لأنه ليس من شروطها. إجماع para ulama muslimin bahwasanya khutbah itu la takun illa qa'iman, mesti berdiri. Mimman ataqahu, bagi orang yang mampu berdirilah. Wa huwa wala yajibu dhalika, dan tidaklah wajib, maksudnya tidak wajib berdiri. Li'annahu laysa min syurutiha, kerana berdiri itu tidak masuk dalam syarat khutbah. Berdiri tidak masuk dalam syarat khutbah. Yang ketiga, insirafun nas 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yakhutub wa ikhtifa'uhu minhum bisnai asyara rajulan dalilun ala sihhatil jumu'ati bimisli hadzal adad. Beredarnya sebahagian manusia, insirafun nas, beredarnya sebahagian manusia daripada Nabi sedang Nabi berkhutbah ini, waqtifa'uhu minhum, dan hanya tinggal 12 orang, dan cukup 12 orang yang dengar ni, dalilun ala sihhatil jumu'ati bimisli hadzal adad, dalil menunjukkan kesahihan Jumaat dalam 12 orang. Itu adat yang disebut dalam hadis ni, tapi tak jelas ya. Kana hadha fi awwalil Islam, dan berikutnya mestilah kita akan timbul persoalan. Bagaimana mungkin Nabi sedang berkhutbah Jumaat, habis semua pakat keluar belaka, pergi bertemu dengan gerombolan pedagang ni tadi. Tinggal 12 orang je dalam masjid. Disebut dalam riwayat, antara yang tinggal tu dah tentulah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Hak kibar-kibar ni tinggal lah, ada dalam masjid. Yang lain semua pakat keluar belaka. So tinggal 12 orang dengar khutbah Nabi hari Jumaat. Dan kata para ulama, kana hadha fi awwalil Islam, dan keadaan ini adalah di zaman awal Islam. Qabla an tathbuta hurmat asy-sya'air fi qulubihim, sebelum kukuhnya syiar dalam hati mereka. Wa kana bin nasi hajatan massah, dan adalah pada ketika itu orang sangat memerlukan kepada makanan, ila ta'am. Wa ma'a hadha fa inna Allah ta'ala aaba fi'lahum faqal wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Fa inna Allah, wa ma'a hadha, walaupun demikian, Allah aaba fi'luhum, Allah aba mengaibkan perbuatan mereka. Dalam surah Al-Jumu'ah yang kita baca tadi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Surah Al-Jumu'ah ayat 11. So, sebahagian para ulama melihat hadis ini adalah zaman awal. So, bila di zaman awal Islam, mungkin para sahabat pada ketika itu pun masih lagi keadaannya tak adalah sekukuh yang kemudian. Dan pada ketika itu juga, keadaan para sahabat yang pada ketika itu memerlukan makanan dan sebagainya, maka apabila telah habis Jumaat ataupun sedang khutbah tadi, pergi beli makan. Ataupun pergi kepada Ir ni tadi, segerombolan daripada Syam yang membawa barang-barang jualan. Abu Dawud ada menyebutkan di dalam marasilnya,
awal dulu, wallahu a'lam, awal dulu salat Jumaat dilakukan dulu sebelum berikutnya baru khutbah. Wallahu a'lam. Kata Abu Daud dalam marasilnya, adalah pada zaman awal Nabi SAW khutbah selepas solat. Khutbah lepas solat. Maka bila lepas habis solat Jumaat, Nabi khutbah. So bila Nabi khutbah waktu itu, datang air ni tadi, datang segerombolan daripada Yaman ni tadi, air daripada Syam ni tadi, maka mereka pun keluar. Wallahu a'lam, sebahagian para ulama mengingkari demikian. Maksudnya tak. Khutbah sebelum. Wallahu a'lam, tak tahu. So kemungkinan macam para ulama sebutlah, mungkin ini di awal Islam. So bila awal Islam, Nabi tak berapa nak tegas sangat lah. Dan bila mereka keluar, Nabi tak larang. Nabi tak panggil pun. Masuk balik, kenapa keluar kan? Wallahu a'lam. هذا الحديث من أدلة الإمام مالك في أن العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة هو 12 رجلا. Berdasarkan hadis ini, maka ini dalil yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullah, menyatakan bahawasanya bilangan yang mu'tabar untuk sahnya salat Jumaat itu 12 orang. Kerana semua dah pakat keluar belaka, tinggal 12 orang dalam masjid. Maka Imam Malik mengambil dalil ini nak menyatakan bahawasanya bilangan yang sah untuk salat Jumaat itu adalah sebanyak 12 orang paling minima. Walakin al-istidlalu ghairu wajih. Tetapi istidlal ini tidaklah kuat. Kerana hadis ni penceritaan. Adalah Nabi SAW khutbah, kemudian datang air daripada Syam, kemudian sampai pakat semua keluar, tinggal 12 orang. Dia cerita. Dia bukan bagi tahu salat Jumaat mesti 12 orang. Dia tak bagi tahu bilangan, adat. Tapi dia menceritakan keadaan pada waktu itu, para sahabat yang lain semua keluar, tinggal di dalam masjid yang mendengar khutbah Nabi SAW adalah 12 orang. Kalau kita tengok dalam hadis yang ke-380. Langkau sekejap. Hadis yang ke-380, tadi 364, 380 tak tahulah, ini dalam kitab saya lah. Dalam tu tak tahu bilangan sama ke tak. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala: Madatis sunnatu anna fi kulli 40 fasa'ida jumu'atan. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, madat as-sunnatu, telah berlalu sunnah itu, anna fi kulli 40, pada setiap 40 fasaida dan lebih, Jum'atan, ada Jumaat. Maksudnya 40 dan lebih, maka adanya Jumaat. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if. Diriwayatkan oleh al-Imam Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Wazalika li'annahu min riwayati Abdul Aziz ibn Rajih. Kerana riwayat daripada Abdul Aziz ibn Rajih. Kata Imam Ahmad, idrib ala ahadithihi fa innaha kadhibun aw mawdu'ah. Kata Imam Ahmad, buang hadisnya kerana dia ni bohong. Aw mawdu'ah, palsu. Qala an-Nasa'i laysa bisiqatin. Imam Nasa'i kata tidak siqah. Qala ad-Daraqutni munkarul hadis. Kata al-Imam Daraqutni, munkar hadis. Wa qala Ibn Hibban la yajuzu an yuhtajju bih. Ibn Hibban kata tidak boleh berhujjah dengan hadis ni. Wa fil babi ahadith la asla laha. Dan dalam bab ini hadis tidak ada asal. La asla laha. Qala Abdul Haq la yasbutu fil adadi hadithun. Kata Abdul Haq, tidak sabit hadis yang memberitahu tentang bilangan. Tak ada hadis sahih yang menceritakan tentang had bilangan untuk buat salat Jumaat. Kata al-Imam al-Baihaqi, hazal hadithu la yuhtaju bimislihi. Hadis ini tidak dihujahkan seumpama macam ni.
Wa dha'afahu Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi mendhaifkan hadis ni. Jadi, kalaulah diambil daripada hadis ini, maka 40 orang lah. 40 orang atau lebih. Maka orang yang muqim. Maka bina'an musamma'u wahif alaihi an yuqimu salatul jum'ah. Maka 40 orang didirikan salat Jumaat sebagaimana dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mafhumul hadis annahum in naqasu an hadzal adad fala tuqamu fihimul jumu'ah. Kerana kalau kita terima hadis ni, bermakna kalau kurang daripada 40, makna tak boleh buat Jumaat lah. Bal yusalluna zuhran, bahkan salat zuhur. Dan hadis ini dhaif. Kerana ada Abdul Aziz Ibn Rajih yang macam kita sebutkan tadi, dan hadis-hadis baina mawdu'atin atau makdhubatin, hadis-hadis yang ini adalah antara hadis palsu dan juga bohong. Wa qala al-Baihaqi hadha hadithun la yuhtajju bihi summa law sahha falaysa fihi hujjah. Kata al-Imam al-Baihaqi, hadis ini tidak hujjah, dan kalau ia sahih sekalipun tidak hujjah. Kalau sahih pun tidak hujjah. Maka ada khilaf ulama tentang masalah bilangan. Fazahaba al-imaman Asy-Syafi'i wa Ahmad. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ila annaha la tuqam illa bi 40 rajulan. Asy-Syafi'iyah dan Ahmad kata salat Jumaat tidak didirikan illa bi 40 rajulan. Mereka 40 orang. Fa akthar, dan lebih. Lama rawal Baihaqi an Ibn Mas'ud annahu jama'a bil Madinati wa kanu 40 rajulan. Bukan hadis ni yang jadi dalil, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Annahu jama'a bil Madinah, dia menghimpunkan dekat Madinah 40 orang dan lebih. Lamma rajulan wa lam yathbut annahu shalla bi aqall min 40, dan tidak sabit bahwasanya mereka salat kurang daripada 40. Wali hadisil bab, dan juga hadis ni baru berikutnya nak menyokong. Wa kilahuma la taqumu bihil hujjah, dan kedua-duanya tidak boleh jadi hujjah. Kerana Ibnu Mas'udin menghimpunkan 40 lebih buat Jumaat, dan tidak pernah sabit kurang daripada 40. Agak-agak dia menetapkan 40 ke tak? Ayat dia adalah Ibnu Mas'ud menghimpunkan dekat Madinah 40 orang lebih. Dan tidak sabit mereka pernah salat kurang daripada 40 orang. Tak jelas. Yelah, memang dia himpun ke orang. Dia kata dia himpun ke orang 40 lebih. Dan tidak pernah salat Jumaat berlaku kurang daripada 40. Dia tak pernah kata. Dia tak kata. Dia menghimpunkan je 40 orang. Dia tak kata pun kalau kurang tak boleh buat Jumaat. Kalau ikutnya memang tak benar lah, sebab orang ramai lah, memang orang ramai lah. Zaman Nabi, zaman para sahabat, dia pun solat kat mana? Masjid lah. So nak dapat 40 tu senang je. Dan nak kurang 40 tu tak mungkin. Ramai. So sebab tu dikatakan tadi tidak hujah. Sebab masih ada lagi kebarangkalian. Ini bukan dia sebut tak boleh, dan bukan dia menetapkan 40. Dia menghimpunkan. Dan dia menghimpunkan 40 lebih. 40 lebih. Dan hadis bab yang tadi tu dhaif. Sebab hadis bab lagi jelas, kan? Kullu arba'ina fasa'ida Jum'at. Setiap 40 dan lebih ada Jumaat. Ini lagi jelas tapi dhaif. Tidak jadi hujah. Imam Malik berdasarkan hadis yang tadi tu 12.
Yani Asy-Syafi'i dengan Ahmad. Wa zahaba al-Malikiyatu ila anna al-adad al-mu'tabar. Adapun mazhab Maliki kita sebut tadi 12 orang. Isna asyara rajulan. Berdasarkan hadis Muslim daripada Jabir, iaitu kisah tadi tu. Kisah al-Ir. Wa hadhihi qadiyyah la tadullu 'ala al-'adad al-madhkur. Wa innama hiya ittifaqu wa sudfah. La tu'tabar dalilan syar'iyan. Maka para ulama jawab juga. Qadiyah ini, cerita hak yang tadi air tadi, adalah la tadullu 'ala al-'adad al-mazkur. Tidak menunjukkan bilangan yang mesti 12. Wa innama hiya ittifaqu wa sudfah. Dia hanya sebab orang keluar. Bila orang keluar, kebetulan tinggal 12 orang je. Kebetulan tinggal 12 orang. Maka benda yang tiba-tiba ni la tu'tabar dalilan syar'iyan. Tak dikira dalil syar'i macam ni. Mana boleh jadi dalil syar'i macam ni? Seorang tiba-tiba keluar, tiba-tiba tinggal 12. Kalau tinggal 8, 8 lah. Kalau tinggal 7, 7 lah. Tapi oleh kerana hadis tu kata cerita habis semua pakat keluar, belakang tinggal 12 orang. So, tak apa jelas untuk penetapan adat tu. Walakin al-hadis yaruddu ala mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan hadis itu pula mengkritik kepada mazhab Hanabilah wal Syafi'iyah. Hang kata 40, yang tadi 12. Kan? Falaysa indahum alaihi jawabun sahih. Dan tak ada di sisi mereka jawapan yang sahih. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ila أن أقل الجمع في الجمعة 3 رجال سوى الإمام لأن الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح والجمعة مشتقة من التجمع. Abu Hanifah lebih realistik. Kan? Abu Hanifah kata, dan Muhammad ibn Hasan al-Shaybani anak murid dia, paling kurang aqallul jama', paling kurang jamak ni, dia kata untuk Jumaat 3 orang lelaki selain imam, 3 selain imam. Lianna salasa hum aqallul jam'i sahih, kerana 3 ini dikira hak paling minimal yang dikatakan jamak. Sebab yang dikatakan Jumaat itu adalah tajammu'. Jumaat itu adalah menghimpunkan orang. So bila menghimpunkan orang, hak yang kata meja yang dikatakan jamak, maka 3. واختار جماعة منهم القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإسلام وابن القيم إلى أنها تنعقد بثلاثة إمام ومستمعين 2 وهذا نص الإمام أحمد. Dan berikutnya anak murid Imam Abu Hanifah seorang lagi, Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf sahib Al-Imam Abi Hanifah, Syekh al-Islam Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, ila annaha tan'aqidu bisalasatin. Dia dikira tan'aqid, boleh dikira Jumaat itu 3 orang. Bisalasatin, 3 orang. Imamun wa mustami'in. Imam dan 2 yang dengar. 3 lah. Wa hadha nassul Imam Ahmad, dan ini juga adalah nas Imam Ahmad juga. Qala al-ulama ad-da'watu hadha al-qawl aqwa. Maka sebagai para ulama kata ini lebih kuat. Ini lebih kuat. Fa fil hadis as-sahih idza kanu salasatun fa ya ummuhum ahaduhum. Dan hadis kata apabila kamu keluar bertiga, maka jadilah imam seorang. Jemaah kan? Rawahu Muslim. Wa huwa 'amun fi salawati kulliha. Maka dia umum dalam salat Jumaat dan salat jemaah. So itu pandangan anak murid Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf, pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, pandangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Qala Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Ali Syekh, ma siwa hadha al-qawl yahtaju ila burhan
wala burhana yukhrijuhu an hadzal umum. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh, mufti Saudi sebelum bin Baz. Kata dia, selain daripada pandangan yang dinyatakan itu, mesti ada dalil. Bawa dalil lah. Dan tidak ada burhan, tak ada dalil tentang masalah ni. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, la yasihu fi adadil jum'ati syai', wa waradat ahadithu tadullu ala iktifa' bi aqall min 40. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, tidak sahih fi adadi, dalam bilangan Jumaat ni sikit pun tak sahih. Tak ada hadis sahih. Wa waradat ahadithu tadullu ala al-iktifa', dan ada hadis yang warid bahawasanya cukup bi aqall min 40. Cukup walau kurang daripada 40 orang. Walau kurang daripada 40 orang. Kata Abdul Haq, la yasbutu fil adadi hadithun. Tak ada satu hadis pun yang sabit tentang bilangan salat Jumaat. Wa hakan Nawawi wa ghairuhu ijma'ul ummah ala ishtiratil adad, wa annaha la tasihu min munfaridin, wa annal jama'atu syartun li sihhatiha. Kata al-Imam Nawawi dan selain daripadanya, dan ijma' ummah, bahwasanya syarat adat itu ada. Dia kata al-ishtiratil adad, mensyaratkan bilangan. Wa annaha la tasihhu, dan tidak sahih kalau sekiranya seorang. Sebenarnya seorang tak kira Jumaat lah, kan? Wa annal jama'atu syartun li sihhatiha, dan jamaah itu syarat sahnya salat Jumaat. Kata An-Nawawi rahimahullah. Wal qawlu rajihu fil adadi annahum imamun wasnani yastami'an kama ikhtarahu Syekhul Islam. Maka Syekh Bassam mentarjihkan pandangan yang rajih adalah seorang imam, dua makmum. Seorang imam, dua makmum yang mendengar sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Ada pandangan lain tak? Salat jemaah ni berapa orang? Dua kan? Kalau ada seorang imam dan seorang makmum, dikira jemaah tak? Jemaah. So, boleh Jumaat. Ha? Apa dia? Ibn Taymiyah bertiga. Sebagian para ulama kata, kalau dua orang boleh Jumaat. Sebab dikira jemaah. Seorang khatib, seorang mendengar lah. Ha. Pandemik, dia hadkan masjid. Ya. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Berapa? 5 ya? Boleh pula ya pakai pandangan orang lain. Ha? Aha. Dah, asal Jumaat di masjid. Jumaat di masjid. Tu bagi salat Jumaat menghimpunkan. So asal di masjid lah. Sebab tu panggil jami'. Salat masjid jami'. Masjid jami' tu maksudnya masjid yang buat Jumaat. Kalau berdasarkan mazhab Syafi'i dan pandangan yang kita sebut mengahadkan adat yang mesti 40 dengan 12 tadi tu, tak adalah. Salat Zuhur lah. Atau di musafir tak? Musafir wajib Jumaat tak? Tak wajib Tak wajib. Tapi kalau dia ambil pandangan Ibn Taymiyah tadi, dia pergi berjalan 3 orang. Travel 3 orang. Dia pun pergi camping lautan. Dia pun, okey, kamu khutbah lah. Boleh tak? Ialah asal masjid lah. Kalau dah tak cukup tu, salat Zuhur je lah.
Tapi isunya macam kita kata, kalau dia nak buat Jumaat ni boleh tak? Dia sebagai pandangan kira boleh lah. Tapi sebenarnya masjid lah. Perhimpunan Jumaat adalah di masjid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tapi zaman sekarang ni, kalau tak COVID lah, tak di isu lah. So COVID, baru dia pakai yang lain-lain tau. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma قال, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan, siapa yang sempat dapat rukuk raka'atan ataupun satu rakaat ataupun rukuk min salatil jumu'ati, daripada salat Jumaat, wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra, kalau dia dapat dan rakaat satu rukuk daripada salat Jumaat dua tadi tu, maka dia hanya tambah satu saja lagi. Dia hanya tambah satu saja lagi. Wa qad tammat salatuhu, sempurna salat Jumaat dia. Nasa'i, Ibn Majah, Daraqutni, lafaz Daraqutni, sanad sahih, lakin qawwa Abu Hatim. Abu Hatim kata hadis mursal. Akhrajahu al-Baihaqi bisanadin sahih ala syarti syaikhan. Al-Baihaqi bawa dengan sanad yang sahih daripada menurut syarat dua al-syaikhan, Al-Bukhari Muslim. Wa rawa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Daraqutni ولكن قوى أبو حاتم إرساله وقد أخرج الحديث من 13 طريقا. Telah juga dikeluarkan hadis ini daripada 13 jalan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada 3 jalan daripada Ibnu Umar, dan seluruhnya itu ada perbincangan para ulama. Qala al-Albani wa jumlatul qaul innal hadisu bi zikril jumu'ati sahihun min hadisi Ibnu Umar marfu'an wa mauqufan. Kata Albani, sejumlah hadis ini maka dia sahih. Min hadithi, daripada hadis Ibnu Umar marfu' dan secara mauqufan. Maka hadis ini ya dulu menunjukkan sesiapa yang mendapat rakaah, siapa yang mendapat satu rakaat min salatil Jumaah, daripada salat Jumaat bersama imam, dia tambah hanya satu saja rakaat lain, wa qad tamma salatul Jumaah. Dan mafhum hadis annahu in lam yudrak, dan mafhumnya kalau sekiranya tidak dapat ma'al imam raka'ah minal jumu'ah, sebaliknya kalau tak dapat, bi an rafa'al imam minal raka'atis saniyah, dia masuk, dia nak rukuk, imam bangkit dah, so dia tak dapat rukuk bersama imam, maka qabla yarka' ma'ahu fatathul jumu'ah, maka tak ada Jumaat bagi dia. Fatathul jumu'ah wa alaihi an yusalliha zuhran, dan hendaklah dia salat zuhur. قال في شرح الزاد وحاشيته ومن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها جمعة إجماعا. Kata dalam Syarh Zad wa Hashiyatuhu, sesiapa yang mendapat bersama imam rakaat itu secara ijma' dapat Jumaat dan tambah satu saja. Wa in aqalla min zalika, dan kalau tak dan, maka dia summa dakhala ma'ahu atammaha zuhran, maka dia salat zuhur. Inna wa zuhur wa dakhala waqtahu li hadisi Abi Hurairah, dan dia kena salat zuhur, dan salat zuhur itu mesti dalam waktu lah. Apa maksudnya? Tidak. Dalam waktu zuhur masuk, zuhur masuk. Katalah kita ambil perbahasan yang sebelum ni. Masjid solat sebelum masuk tergelincir matahari. Sah suhu dia. Entah.
So hadis ni sebagaimana yang tanya kuliah yang lalu kan. So siapa dapat rakaat kedua rukuk, maka dia dapat Jumaat dan dia tambah satu saja. Kalau dia tak cukup tak dan, dia masuk imam dak i'tidal atau masuk waktu tasyahud, maka dia kena tambah 4. Dia kena solat zuhur. Al-Imam Abu Hanifah kata kalau dia dapat tasyahud pun dia dapat Jumaat. Al-Imam Abu Hanifah dia kata kalau dia masuk dapat tasyahud pun dia kira dapat Jumaat. Tambah 2 je. Wallahualam. Sengaja ke tak sengaja ke, kalau dia dapat, dapatlah. Sebab sebagai majoriti tidak mensyaratkan khutbah dengan khutbah. Tak kuat. Kerana hadis jelas. Siapa yang dapat rakaah, maka dia dapat. Maka dia tambah satu lagi. Siapa tak dapat, dia kira tak dapat Jumaat. So itu lebih jelas. Adakah tidak beradab untuk kita kata pandangan Abu Hanifah tidak kuat? Itulah dia adab. Al-adab, adab yang paling utama adalah adab tidak menyelisihi Allah dan Rasul. Seperti dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengangkat tinggi lebih suara daripada suara Nabi. Kata para ulama, kalaulah tak boleh mengangkat tinggi suara lebih daripada suara Nabi, apatah lagi kalau orang yang melampaui ataupun mengatasi pandangan Rasulullah. Lagilah tidak beradab. Para ulama berijtihad berdasarkan dalil yang mereka ada. Para ulama berijtihad berdasarkan dalil yang mereka ada. Orang yang tidak mampu mencari dalil, maka sudah pasti dia mengikut imam. Kalau dia hidupnya dalam community Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang memilih pandangan tersebut, maka dia pilih pandangan itu disebabkan dia tidak mampu mencari dalil. Bagi orang yang duduk dekat majoriti iklimnya itu mazhab Syafi'i seperti Malaysia, dah tentu dia ikut mazhab Syafi'i dah. Adakah ketika mana dia mengikut pandangan Syafi'i dekat negeri ini, bila dia pergi travel ke India, dia tidak beradab dengan mazhab Syafi'i atau mazhab Abu Hanifah? Tak ada siapa kata demikian. Tak ada siapa berkata demikian. Maka adab itulah dia adab. Apabila hujah tidak kuat, maka kita kena memilih pandangan yang lebih kuat. Antara pandangan majoriti dengan pandangan satu orang imam. Kalau sekiranya majoriti ini pandangannya kuat, maka kita ikut majoriti kerana dalilnya kuat. Tapi kalau sekiranya hatta majoriti mengatakan A, tapi pandangan B seorang, dia kata tak, jawapan dia B. Kerana dalil, dan kita tengok dalil B lebih kuat, B. Walau majoriti cakap sebaliknya. Kerana al-i'tibar, i'tibar itu bukan ramai. I'tibar itu dalil. Tetapi secara umum, majoriti pada kebiasaannya kuatlah. Majoriti kebiasaan kuatlah. Tapi tidak ada kaedah yang kata majoriti mesti betul. Tak ada kaedah yang kata majoriti mesti betul. So, mungkin majoriti pandangannya lebih marjuh daripada pandangan yang minoriti, yang lebih rajih. Sebahagian pandangan-pandangan fatwa-fatwa Al-Imam Az-Zahiri lebih kuat daripada hak yang tidak zahiri. Sebahagian pandangan Al-Syafi'iyah lebih kuat daripada Abu Hanifah.
Adakah pada ketika mana kita mengikut mazhab Syafi'i disebabkan dalilnya lebih kuat dan kita kata pandangan Abu Hanifah tidak kuat berdasarkan kalam para ulama juga, adakah itu tidak beradab? Bahkan siapa yang mengikut benda yang tak jelas itu dia tak beradab. Itu dia tak beradab dan tidak berakhlak. So kita iktibarnya dalil. Dan ikut pandangan ulama juga mesti ada dalil. La yahillu li ahadin, kata Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina. Haram bagi sesiapa yang mengambil pandangan kami dengan dia tidak tahu daripada mana kami ambil benda tu. Tak boleh ambil pandangan Abu Hanifah, dia kata. Jangan, tak halal. Aku tak halal. Siapa yang ambil pandanganku dengan dia tak tahu dari mana aku ambil pandangan tu. So, iza sahal hadithu fahuwa madhabi. Dan apabila sahih satu hadis itu, itulah pandanganku. Itulah dah tawaduk. Itulah tawaduk. Tawaduk ikut dalil. Tawaduk maksudnya mengikut kebenaran. Itu maksud tawaduk. Siapa yang tak mau ikut kebenaran, setelah dia tahu pandangan itu tak kuat dan salah, dia ikut juga, itu tidak tawaduk. Dan itu menyelisihi kebenaran. Dan itu tidak disuruh oleh agama kita. So, bila kita kata pandangan Abu Hanifah tidak kuat, adakah ianya berdasarkan cakap kita? Tak. Cakap ulama' lah. Siapa yang kata pandangan Abu Hanifah tak kuat? Ulama' juga. Siapa yang kata pandangan Asy-Syafi'i kuat? Ulama' juga. Siapa yang kata pandangan ini agak terkeliru? Ulama' juga. Bukan kita. Ulama' lah. So, kita ikut ulama'. Tak ada siapa yang tak ikut ulama' lah. Tak ada siapa yang tak ikut ulama'. Apabila Imam Malik kata anjing tak najis, kita Syafi'i kata anjing najis. So, macam mana? Tak bolehlah kata pandangan Imam Malik tak kuat. Pandangan Imam Malik tak kuat, Imam Malik kata anjing tak najis. Udah. Betul? Adakah kita tak beradab dengan Imam Malik? Apabila Abu Hanifah kata kucing najis, Asy-Syafi'i kata kucing tak najis, Abu Hanifah kata kucing najis. Nak ikut mana? Adakah kita kata Abu Hanifah pandangannya tak kuat? Ini tak beradab dengan Al-Imam Abu Hanifah. So, cakap biar dalam alam realiti. Jangan cakap atas awang-awangan. Jangan bercakap benda yang korang pun tak tahu. Yang benda tak jelas. Ngaji dulu. Bila dah ngaji, baru tahu. Macam saya orang awam, orang baru kenal dengan hadis. Jadi apabila saya dapat satu hadis yang sekarang kita nampak hadis itu memang hidup lah. Kita share, adakah patut kita share ataupun kita nak kena Tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu mengkaji. Kita kata apa saja yang kita dengar jika sekiranya ada menimbulkan syak ataupun akan menimbulkan masalah, maka bertanyalah kepada orang yang tahu kalau tidak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Itu cara dia. Maksudnya kalau kita dapat satu hadis, baca hadis, tapi bunyi pelik, maka pada ketika mana kita membaca hadis tersebut, timbul terdetik kita kata hadis ni sahih ke tak? Salah ke tak? Tak salah. Bahkan otak macam tu kita nak. Akal macam tu kita nak. Bukan akal yang selok tirai. Oh bagus, Ustaz ni bagus. Selok tirai. Apa hukum babi selok tirai? Babi halal. Halal. Jenuh kita mampu. Guna akal. Allah Ta'ala bagi akal. Sebab tu namanya mukallaf. Kalau akal tak reti pakai, jangan mendabik dada kau mukallaf. Akal adalah tempat yang Allah jadikan untuk ada taklifan syarak. Orang gila
tak ada taklifan syarak. So kalau akal kita bukan dekat tempat yang sepatutnya, akal kita bawah kaki, so fikir balik, kau mukallaf ke tak? So akal yang Allah bagi, fikir. Allah bagi akal supaya kita berfikir. Dan banyak ayat Quran, afala yatadabbarun. Tak fikir ke? Afala yatafakkarun. Tak guna fikiran ke? Allah suruh kita fikir. So bila ada benda merepek yang sampai kepada kita, pada ketika itu tidak disuruh kita ikut membabi buta. Mesti kita tahu dulu betul tak hadis ni sahih ke tak. Sebab Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong atas namaku dengan sengaja, siap tempat dalam neraka. Dan kalau sekiranya kita tak tahu hadis tu sahih atau dhaif, kita sebarkan juga, maka termasuk juga ahadul kadhibain. Masuk juga salah seorang pendusta. Tengok. Nabi kata, siapa kata? Nabi kata. So sebab tu kena check. Dan Al-Quran kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita, check. Quran ajar kita untuk check. So bila ada apa benda yang mengelirukan, kita check. Guna akal. Apabila telah pasti ianya sahih, dan baru pada ketika itu kita ikut alal aini warras, jonjong atas kepala. Sebab dalil sahih. Dan tengok pandangan para ulama. Tengok hadis tak faham, tengok pandangan kalam para ulama. So para ulama bahas. Tengok hadis pertama, kalam para ulama tentang sahih dengan dhaif. Ini ada. Zaman sekarang tak ada apa mustahilnya. Carilah. Lepas tu, kalau pula lepas dah dia sahih, masih still ada masalah nak faham. Tengok apa pandangan para ulama kepada hadis tu. Maka tengok syurahul hadis. Tengoklah syarah yang disyarahkan oleh para ulama. Barulah otak kita berkembang. Habis. Ada apa nak tanya lain? Apabila kita musafir, maka tidak diwajibkan Jumaat. Kerana Jumaat ni apa syarat dia? Muqim. Syarat Jumaat muqim. Apabila tidak muqim, maka tak ada. Semua ulama yang menghadkan bilangan muqim. Semua yang menghadkan bilangan, maka syaratnya mesti muqim lah. Kalau orang tu datang dari luar, dia bukan orang muqim kat situ, maka tak dikira. So mesti muqim. Kalau dia musafir, sebab itu orang musafir tidak wajib Jumaat. Wallahu a'lam. Boleh. Boleh pergi Jumaat. Boleh. Dia memang tak wajib. Tapi kalau dah tak ada apa kerjanya, duduk hotel pula sebelah masjid, pergilah. Kan? Ni duduk meleha kat hotel tak ada kerja, apa? So dia pergilah masjid. Lagi bagus. Sebab macam kita sebut tadilah. Dululah. Kan para ulama kata, walaupun kita musafir, kita tidak wajib. Tetapi kalau dengar idza nudiya lis-salah, azan, sepatutnya pergilah. Sepatutnya pergilah. Walaupun kita tidak wajib. Melainkan kalau kita travel jauh, berjalan. Memang masjid pun susah nak cari. Tu tak payahlah pergi buat solat zuhur je lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau macam tu kan, kita balik kita musafir di masa tu semua dalam jarak 50 meter mungkin. Jadi kita ada boleh buat untuk jamak kasar kan. Tapi anda kata azan. Dia macam Jumaat tadi lah. Kalau kita tak ada apa-apa, adakah kita lebih afdal solat zuhur, lepas tu kita buat kasar untuk asar? Qasar adalah wajib. Ataupun qasar adalah sunat muakkadah. Jamak pilihan. Jamak pilihan. Jamak tak wajib. Orang yang musafir,
Kalau tak ada keperluan jamak, seeloknya jangan jamak. So, bila waktu Zuhur masuk, dia solat 2 je, Zuhur. Bila asar nanti, baru solat 2 lagi. Terutamanya, apabila musafirnya tak bergerak. Dia pergi rumah kawan. Duduk kat rumah kawan. Tak ada apa pun, duduk kat rumah hari ni, rehat lah. So, ada keperluan jamak? Tak ada. So, tak payahlah jamak. Qasar je lah. Sebab qasar memang kena buat. Jamak pilihan. Kalau kita travel dengan kita drive, jalan lepas satu arena, lepas satu checkpoint kepada checkpoint lain, kepada checkpoint lain. Dan jamak lah, sebab itu lebih mudah. Dan ada keperluan. Jamak lah. Macam kita dah bahaskan sebelum ini, ulama yang menyatakan qasar, maka mereka kata itu yang terbaiknya, qasar saja, jamak tak. Qasar sahaja, tidak jamak. Tapi boleh tak jamak? Boleh, bukan tak boleh, boleh. Majority kata boleh. Tapi kalau nak bahas mana lagi afdal, mana lagi bagus, jamak tak buat lagi bagus. Jika tak ada keperluan. Jamak tu apabila ada keperluan. Jamak apabila ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, qasar sajalah. Itu lagi bagus dan lebih baik. Bukan orang musafir, pakejnya qasar dan jamak. Bukan. Dia. Bukan pakej orang musafir, qasar dan jamak. Bukan. Itu bukan pakej je. Pakejnya qasar. Jamak ada keperluan. Tambah. Qasar kena. Jamak kalau tak ada keperluan, tak payah, tak perlu. Tapi kalau dia buat, sah tak? Sah. Majoriti kata boleh. Jadi afdal dia dibuat hasanah, tidak perlu wajib atau Tak. Kalau dia salat dengan jamaah, maka dia tak boleh qasar lah, sebab jamaah tamam. Kita bila solat bersendirian atau dengan kumpulan yang musafir kita ni, atau kita jadi imam, qasar. Kalau kita ikut dengan imam yang tamam. Ikut tamam lah, macam kita pergi Mekah lah. So bila kita pergi Mekah, masuk Masjid Haram, solat dalam Masjid Nabawi, tamam, sebab imamnya tamam. Kenapa tak qasar? Dia sebab ikut imam. Tapi kita pergi berjalan ke Taif. So dalam perjalanan ke Taif, kita dengan geng-geng kita qasar lah. Sebab kita tak ikut imam yang tamam. Kalau kita musafir dan kita ditolak jadi imam, boleh tak? Boleh. Sebab Nabi pernah jadi imam dan dia musafir. Setelah Nabi bagi salam, Nabi kata, atimmu salatakum. Sempurnakanlah salat kamu, aku ni musafir. Wa inna qaumun safar. Kami musafir. Maka orang belakang tadi bangkit tambah 2. Sebab imam musafir, makmum tak musafir. Makmum muqim, tapi yang jadi imam musafir. Maka imam tu kena buat 2. So bila dia buat 2, yang belakang buat apa? Bukan jangan ikut pula dia qasar. Sebab dia kata tak, sebab qasar hanya untuk orang musafir saja. Maka orang muqim, dia kena tambahlah sebagaimana yang Nabi buat. Nabi cakap sebab Nabi nak ajar lah. Lepas Nabi beri salam, atimmu salatakum, sempurnakan salat kamu, kami ni musafir. Nabi cakap. Maka dia pun bangkit lah. Zaman sekarang pun, kalau dia tak faham, kena cakap lah. Saya lagi cakap, dia batalkan semayang dia pula. Allah, tak kata kena musafir. Tu tak mengaji lah tu. So kalau kita kalau kita masuk, sebenarnya tak ada isu pun. Kalau kita masuk pun, kalau kita tak cukup kan, kita kena tambah kan. Apa masalahnya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang kita sambung hadis yang ke-366.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.